Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel, mengejutkan sahabat-sahabat semua dalam siri-siri campaign yang dilakukan oleh Perikatan Nasional ataupun geng kerangga ini tidak mendapat sambutan. Yang lebih mengejutkan adalah ditolak oleh rakyat Felda di Cimomoy Bentung, sahabat-sahabat semua. Memang memalukan. Dan satu lagi adalah calon Perikatan Nasional menolak untuk berdebat dengan calon daripada Barisan Nasional. Jadi menarik untuk kita ikuti sebenarnya perkembangan berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa saya membawakan Anda berita ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia sahabat semua. Ceramah Perikatan Nasional di Felda Cimomoy kurang sambutan ataupun rakyat tidak tertarik dengan cara Perikatan Nasional yang membuat dalam ceramah mereka ini dipenuhi dengan sikap-sikap kebencian, menyamai hasutan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, Perikatan Nasional dilihat gagal menembusi Felda Cimomoy dekat Bentung apabila ceramah mereka malam tadi kurang mendapat sambutan warga Ponorogo ataupun pengundi di kawasan itu. Berdasarkan pemerhatian, banyak kursi kosong disediakan penganjur untuk ceramah itu. Jadi ceramah kempen PRK Dun Pelangai itu diadakan berhadapan dengan tapak pasar malam Felda Cimomoy. Ceramah itu juga turut dihadiri Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuanman selaku pimpinan utama Perikatan Nasional. Dan selain Tuan Ibrahim juga Adun Bersera, Adun Andan Surarabu, Adun Pancing Muhammad Tarmizi dan juga ahli Parlimen Temerloh Salamia Muhammad Nur antara panel pada ceramah itu. Ceramah yang dianjurkan PEN itu berakhir pada kira-kira jam 11.30 malam. Seperti biasa, pemimpin PAS menggunakan isu kerjasama UMNO dan Pakatan Harapan yang turut ditunjangi DAP sebagai isu menyerang Barisan Nasional. Felda Cimomoy merupakan kawasan kelahiran calon BN Amizar Abu Adam. Difahamkan Felda Cimomoy merupakan salah satu kubu kuat BN dalam kawasan berkenaan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi ceramah yang dilakukan ataupun dibuat di Felda Cimomoy ini tidak mendapat sambutan yang menggalakkan sahabat-sahabat semua. Dan yang lebih memalukan dikatakan orang-orang Felda ataupun rakyat yang tinggal di kawasan Felda Cimomoy ini juga turut memberikan signal untuk menolak Perikatan Nasional yang nyata masih menggunakan isu-isu politik sempit, politik hasutan, kebencian seperti mana yang mereka gunakan saling menjual nama parti DAP atas kerjasama bersama dengan Barisan Nasional. Namun akhirnya sahabat semua kita boleh nampak bahwa rakyat ataupun masyarakat Felda di Cimomoy ini menolak bulat-bulat tim geng gerangga daripada Perikatan Nasional ini. Jadi satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah apabila dikatakan calon pelangai tak berminat debat, siapakah calon itu? Itu adalah calon daripada Perikatan Nasional sendiri. Tiada pendapatan terbuka antara calon yang bertanding bagi kursi Dun Pelangai. Ketika dihubungi Malaysia Kini, dua daripada calon berkata mereka tidak cenderung untuk melibatkan satu sama lain dalam debat, manakala seorang lagi berkata dia perlu menyemak dengan kepimpinan partinya. Calon PAS Kasim Samad yang mewakili PIN berkata dia tidak perlu berdebat dengan calon wakil Barisan Nasional Amizar Abu Adam kerana mereka berdua berasal daripada kampung yang sama. Alamak Amizar, orang kampung saya tak payah berdebat, katanya ketika ditemui di pasar malam di Felda Cimomoy awal petang semalam. Kasim dan Amizar, kedua-duanya penduduk tempatan Cimomoy, dianggap pencabar utama dalam pertandingan 3 penjuru bagi kursi Dun Pelangai di Bentung Pahang. Calon ketiga ialah Hasli Helmi Muhammad Zulhasli, iaitu ahli perniagaan dan pemimpin NGO daripada Kampung Bukit Gajah di Pelangai yang bertanding sebagai calon bebas. Jadi untuk maklumat, beliau adalah ahli UMNO yang telah pun dipecat serta-merta kerana mengkhianat parti. Ketika berdepan dengan soalan yang sama tentang menyertai perbahasan, calon Amizar berkata dia mahu memikirkannya terlebih dahulu. Kalau debat itu kena jawab kemudian, katanya. Sebab bergantung kepada situasi pucuk kepimpinan. Kalau izin sebab kita berlandaskan parti, insya Allah, katanya.
dalam pengkhianat bebas pula ini berkongsi sentimen kasih berhubung perkara itu. Katanya bekas anggota pemuda UMNO Bantul berkata dia lebih suka menumpukan kampanye untuk memperkenalkan diri dan rancangan untuk pelangai kepada pengundi. Jadi sebenarnya nak cerita tentang saya aja, saya tak kisah pun debat katanya. Saya pun nak terus dekati pengundi rumah ke rumah, tak perlu debat katanya lagi. Jadi untuk rekod Malaysia menyaksikan debat pilihan raya pertama antara calon pada 2019 apabila Bersih menganjurkan sesi untuk pilihan raya kecil Cameron Highland pada dengan PS dengan 2 calon bebas muncul BN tidak menerima perlawan itu. Sejak itu terdapat usaha Bersih dan lain-lain untuk menjadikan aktiviti sedemikian sebagai budaya dalam pilihan raya Malaysia, tetapi baik calon dan parti yang menolak idea tersebut. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak sekali lagi ya, geng-geng kerangga, geng-geng kaki bersih, geng-geng pengkhianat menggunakan isu parti, isu bangsa, agama daripada parti perikatan ini nampaknya mempunyai kesukaran untuk diterima ya oleh warga Pelangai ya, seperti yang kita lihat di Felda Cimomo ini juga kelihatannya ya cara untuk mereka berpolitik ya semakin ditolak oleh rakyat ya, khususnya seperti yang kita lihat baru-baru ini di Johor, PRK Johor, dan sekarang ini seakan-akan ya politik sempit, politik perkauman, politik hasutan, fitnah yang dilakukan oleh geng kerangga ini sepertinya ya semakin disedari oleh rakyat bahwa adalah satu cara politik yang tidak sehat dan harus ditolak serta merta begitu sahabat-sahabat semua. So kita nampak ya, kita lihat dalam siri ceramah mereka di Johor baru-baru ini ya, beberapa pimpinan utama mereka telah pun disiasat dan bakal didakwa ya, kerana dalam ceramah mereka menggunakan isu 3R ya. Ada di antara mereka yang mengeluarkan fatwa ya, kononnya undi calon daripada kerajaan perpaduan itu haram. Mungkin juga perkara ini akan diulangi di DUN ataupun PRK Pelangai ini sahabat-sahabat semua. Dan ada pula pimpinan utama mereka mengeluarkan dan mencabar ya ataupun memperlekehkan kuasa pengampunan, iaitu Presiden Lebay, termasuk juga Maha Zalim dan sebagainya. Jadi inilah politik sempit ya, politik ekstremis yang dilakukan oleh geng kerangga ini ya, menunjukkan rakyat sudah muak dengan politik sebegini rupa. Dan kita harap dengan penanda aras yang berlaku di Johor, ianya akan berlaku di PRK Pelangai, DUN Pelangai di negeri Pahang ini. Terima kasih. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Dan anda bersetuju atau tidak, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.